Yang paling menarik hari ini, saya apabila Najib mengeluh kekecewaan beliau, konon-konon, saya tak tahu ayat lengkap, tapi Haji betulkan saya, kononnya beliau macam tak diberi keadilan. Dia ada hak untuk mengeluh ataupun tidak dari sudut perundangan itu sendiri apabila keputusan mahkamah itu sudah dibuat. Baik, sejujurnya selama kita membuat program-program kita, Saudara Fazli, di mana bila kita sentuh isu-isu perundangan, kes-kes Najib Razak, dan dalam program-program saya yang lain, saya rasa tidak ada orang boleh nafikan bahawa kita seringkali berlaku adil kepada semua pihak, termasuk Najib Razak. Kita sentiasa menghormati hak Najib Razak untuk menampilkan pembelaan. Kita seringkali mengatakan Najib Razak tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Kita masih mengatakan selepas dia bersalah, dia mempunyai hak untuk merayu, dan jika dia berjaya meyakinkan mahkamah rayuan sebelum ini maupun mahkamah persekutuan yang akan datang, maka dia berhak untuk dibebaskan. Kita menghormati hak keadilan Najib Razak. Tapi untuk kali ini, apabila Najib Razak, saya sendiri baca kenyataan dia petang tadi, selepas selesai perbicaraan hari ini, di mana secara tepat yang Saudara Fazli katakan, dia meluahkan kononnya dia telah dilakukan tidak adil, penangguhan tidak diberi, peguam baru tidak diberi penangguhan, peguam baru tidak dibenarkan tarik diri, seolah-olah dia tak ada peguam. Maka dia ditindas daripada sistem pendengaran rayuan terakhir yang sebaiknya. Saya minta maaf, kenyataan Najib Razak ini tidak adil. Najib Razak yang tidak adil, tidak adil untuk diri dia. Kali ini saya kena tekankan, selalunya kita mengatakan kita kena berlaku adil kepada hak Najib Razak, itu cerita lain. Tapi Najib Razak kena berlaku adil kepada sistem keadilan. Kenapa saya cakap macam tu? Dengar rentetan peristiwa ni, dan akan dirumuskan di akhirnya daripada rentetan peristiwa bahawa dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Najib Razak is the author of his own misfortune. Najib Razak merupakan pengarang cerita kesedihan yang dia alami sendiri. Dia adalah penulis cerita sedih dia sendiri. Kenapa? Patah balik patah balik 8 Disember 2021. Mahkamah rayuan buat keputusan, rayuan ditolak, hukuman digantung, sahabitan pun digantung, lebih pada keadilan diberi. 8 Disember dia merayu. Bila dia merayu, lepas proses pemfailan A, B, C dan sebagainya, pada 29 hari bulan April 2022, akhirnya Mahkamah Persekutuan telah menetapkan tarikh perbicaraan bermula 15 Ogos tamat 26 Ogos. Berapa lamakah tempoh sebelum tarikh perbicaraan? 3 bulan setengah. Mahkamah sudah tetapkan. Nombor 1, itu penting. Nombor 2, pada masa mahkamah tetapkan tarikh bicara pada 29 April tu, pada masa itu Najib Razak telah menyatakan pada bulan Januari bahawa dia nak lantik peguam di Raja England. Dia cakap, mahkamah tahu kau cakap. Dia pun cakap pada 13 Mac, peguam dia lama Syafiq mengatakan akan filekan permohonan keterangan baru. Cakap. Okey. Tapi pada 29 April, bila dah tunggu dekat 3 bulan, sebulan setengah, belum ada mana-mana permohonan difilekan. So apabila mahkamah umumkan tarikh perbicaraan bermula 15 Ogos pada 29 April, pada masa itu pun yang keduanya, mahkamah bagi warning kepada semua pihak. Apa-apa permohonan yang nak filekan, apa-apa perkara yang nak buat untuk sediakan rayuan, sedia awal-awal, tidak akan ada penangguhan mulai 15 Ogos. Pada masa itu dah bagi tahu. Maksudnya 4 bulan dulu. Yes. Itu nombor 2 ya. Tepat sekali. Nombor 3, mereka cuma filekan permohonan untuk melantik atau kebenaran memanggil masuk peguam diraja pada bulan Mei. Walaupun dia file bulan Mei, dia tak file bulan 4 pun. Mahkamah telah meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sistem keadilan bagi masa yang cukup, tetapi selesaikan permohonan itu supaya tak mengganggu jadual Mahkamah Persekutuan. Itu yang ketiga.
permohonan Jonathan Lidlaw telah dibenarkan didengar walaupun difailkan pada bulan 5 dengan peraturan yang betul dan tepat, dan hakim telah memberi keputusan pada 7 hari bulan Julai untuk menolak permohonan kebenaran memanggil Jonathan Lidlaw. Itu yang ketiga. Keempat, permohonan untuk failkan yang dikatakan telah ditemui keterangan pada 13 Mac cuma dilakukan pada 17 Jun, lebih pada 3 bulan kemudian, dan 2 bulan tak sampai sebelum pendengaran rayuan. Siapa yang buat permohonan lambat-lambat ni? Najib Razak. Okey, itu yang keempat. Now, apabila awak nak fail minta Jonathan Lidlaw jadi peguam, awak kena standby. Kalau Jonathan Lidlaw jadi peguam, okeylah, Jonathan Lidlaw yang akan hujang. Tapi kalau mahkamah tolak, siapa peguam yang nak ganti? Syafiq ke? Tapi Syafiq kata dia tak nak buat permohonan untuk penampilan keterangan baru, sebab melibatkan isu di mana pada masa itu dia peguam untuk Najib. Mungkin akan ada soalan-soalan yang berkisar kepada ketindakan ataupun ketinggalan Syafiq pada masa itu. Sebab itu sebenarnya Syafiq menarik diri menjadi peguam, untuk mengelakkan kesulitan ataupun malu ataupun segan berkaitan persoalan-persoalan. Kenapa awak tak tulis surat kepada pendakwa raya? Kenapa awak tak baca surat bertarikh 16 Oktober 2010 yang diterima pada 4 November 2019 pada masa SRC belum tamat? Jadi tarik diri. Jadi pada masa itu pun Najib patut, kalau dia tekun, kalau dia serius tentang hak rayuan dia di Mahkamah Persekutuan, dia kena standby. Kalau bukan Jonathan Lidlaw, Syafiq. Kalau bukan Syafiq, siapa? Dia kena standby seawal masa dia filekan permohonan pada bulan Mei, dan selewat-lewatnya pada masa permohonan Jonathan Lidlaw ditolak. Jun. Yes, Julai. 7 Julai. Julai, sorry ya. 7 Julai. Tapi dia tak buat apa. Itu yang kelima. Yang keenamnya, pada 26 Julai, yakni 20 hari, 21 hari sebelum pendengaran rayuan, barulah dia berhentikan Syafiq Abdullah menjadi peguamnya. Siapa yang berhentikan? Menurut surat Syafiq, dia mengatakan anak guam dia, Najib Razak, memberhentikan dia daripada mengendalikan keseluruhan rayuan terakhir SRC. Dia masih kekal jadi peguam 1MDB, dia kekal. IPIC dia kekal. Untuk salah ubah laporan audit negara dia kekal. Tapi SRC je Najib Razak berhentikan dia. Bila? 20 hari sebelum bicara. Kenapa bukan 2 bulan sebelum bicara? Kenapa bukan 4 bulan sebelum bicara? Kenapa kan Najib sendiri lewat nak tukar peguam? Kenapa dia tak tekun? Kenapa dia malas? Kenapa dia cuai? Kenapa dia abai? Bagaimana dia nak tuding jari kepada mahkamah, seolah-olah mahkamah tidak bagi keadilan kepada dia? Ini saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima sebab kita dah berlaku adil. Dalam setiap proses perundangan, kita tekankan keadilan kepada semua pihak, termasuk Najib Razak. Dan bila keadilan telah diberi, peluang permohonan telah diberi, didengar, permohonan penangguhan diminta berulang kali, masih didengar, itu kewajipan mahkamah. Dan sekarang awak mengatakan awak diberi ketidakadilan kerana awak yang mengarang buku kesedihan, kemalangan ini oleh diri awak sendiri. You are the author of your own misfortune. Najib, you are the author of your own misfortune. Jangan tuding jari kepada mahkamah, jangan tuding jari kepada sesiapa. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia terkejut apabila Najib Razak, seorang bekas Perdana Menteri, boleh menuding jari kepada mahkamah. Kononnya mahkamah menzalimi dia, sedangkan dia yang cuai, dia yang abai. 4-5 kali peluang itu daripada 29 April. Dah tahu tarikh bila. Ini rayuan terakhir. Ini masa depan awak, masuk dalam atau duduk luar. Sama ada boleh terus dengan kehidupan biasa ataupun tidak. Takkan awak tak anggap serius, awak anggap main-main. Tapi ya, awak boleh pergi ke satu Malaysia, program macam-macam, tapi nak lantik peguam awak tak fikir. Ya? Sehari sebelum rayuan awak pergi Majlis Barisan Nasional, itu boleh. Tapi tukar peguam tak boleh buat awal-awal. Jangan, tolong. This is too much. This is too much. Ini melampau. Ini melampau. Ini saya tak boleh terima. Walaupun rayuan Najib belum habis, saya perlu tekankan sebab saya hendakkan rakyat faham
sistem keadilan ini cukup adil kepada semua pihak. Dan apabila ada seorang litigan sanggup sebelum habis rayuan dia mencetuskan tuhmahan ketidakadilan kepada dia, I am very sorry whoever you are, please get lost, finish your appeal and get lost. Kalau dia berjaya yakinkan mahkamah, good luck to you, alhamdulillah, itu pun keadilan. Tapi jangan sekali-sekala nak menuding jari kepada sistem keadilan yang telah berlaku adil kepada semua pihak, bukan saja kepada awak, kepada semua pihak. So that's very important, saya pantang. Dan di situlah bagi saya 5-6 contoh rentetan peristiwa yang membuktikan Najib Razak, kalau anda telah dizalimi, andalah pengarang cerita kezaliman ini, andalah penyebab kezaliman ini, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Najib sendiri yang mereka cerita, Najib sendiri penulis skrip, Najib sendiri mungkin menjadi pengarah filem ini. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji, sejak 29 April lagi tarikh 15 Ogos ini sudah diketahui Najib. Tetapi kenapa anda tidak berbuat demikian? Kenapa hari ini anda nak main politik, retorik politik untuk mengheret mahkamah di dalam permainan politik anda? Kepada Najib Razak, kami rakyat Malaysia tidak membenci pun anda sebagai manusia, sesama insan, sesama agama, tidak. Tapi yang benar kita kata benar, yang tidak kita kata tidak. Haji, sebelum saya tambahkan isu ni, saya teringat balik pada 13 Mac 2022, apabila tercetusnya isu kemungkinan konflik kepentingan Nazlan, saya percaya saya antara peguam pertama yang telah keluar dengan kenyataan ada asas untuk Najib bangkitkan isu konflik kepentingan. Berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang, sama ada dia berjaya atau tidak adalah untuk mahkamah menilai permohonannya. Dan pada hari ini saya mengatakan Najib Razak tidak ada asas untuk menuding jari kepada mahkamah kononnya telah menzalimi dia, kerana sekarang ni dia tidak dapat berhujah secara sebaiknya di mahkamah persekutuan. Kerana apa? Sebab dia yang menyebabkan keadaan ini, bukan orang lain, ya. Jadi cukuplah. Saya rasa kita boleh kembali kepada isu perbicaraan pada hari ini.